إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف الله فسره. Bab yang ketiga pada menyatakan al-ghadab, ialah sifat kemarahan. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaannya, kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul, memaki, membunuh, dan di dalam hati akan ada dendam dan dengki dan sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahi, dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat dan mencita-cita atas membuka rahsianya. Dan tiap-tiap satu dari yang tersebut itu sebab bagi kebinasaan, dan bermula memecahkan bersangatan marah itu setengah daripadanya yang amat penting pada agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bab yang ketiga dia menyatakan sifatul qalbi, satu sifat bagi hati dan jiwa manusia yang wajib dijaga, sebab sifat hati itu sama ada di mahmudah, dipuji, atau sifat yang mazmumah, yang dicela. Sifat yang dipuji membawa insan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan membawa kasih sayang dan rahmat Tuhan. Adapun sifat yang mazmumah, yang dicela oleh syarak, yang membawa kepada kebinasaan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklum bahawasanya firman Allah taala, innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu menyuruh arah kejahatan. Dan di antara kejahatan yang mengawal akan diri manusia ialah satu al-ghadab, iaitu kemarahan yang tidak diletakkan kepada tempat yang sebenarnya. Gembira, suka adalah sifat hati, marah juga adalah merupakan sifat hati. Maka hendaklah diletakkan benda kena pada tempatnya, maka diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini satu sifat bahasan yang ketiga yang menjadi jauh di sini, yang menjadi kewajipan kepada kita mengawal supaya perjalanan insan kepada Allah Ta'ala tadi menjadi baik dan menjadi lurus sehingga sampai kepada makrifat yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab terganggunya makrifah kepada Tuhan disebabkan sifat-sifat kecelaan. Maka di sini salah satu daripadanya ialah perasaan hati yang tidak dikawal, yang membawa kepada terbelenggunya dia dengan nafsu, di mana kerosakan yang disebutkan di sini
ialah bahawasanya pertama, dia melanggar perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, dia tidak dapat duduk di atas garis panduan yang telah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didatangkan di sini satu hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Laisa syadid bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tiada ada yang sangat kuat, bukan seorang itu dikatakan gagah ataupun kuat, yang tiada merebahkan oleh beberapa orang lelaki. Bermakna kalau dia berlawan, tidak ada orang boleh menumbangkan akan dia. Adakah itu kuat? Bukan. Hanya yang sangat kuat ialah yang memilih ia akan diri ketika marah. Ketika jiwa dia tadi dia tiup oleh perasaan marah, oleh nafsunya, maka dia berjaya mengawalnya. Ini setengah daripada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memastikan tempat tilik yang amat besar ialah al-qalbi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menilik zahir kamu saja, tetapi ia menilai akan benda yang besar di dalam jiwa kita. Itu al-qalbi. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala menilai di dalam rahsia sir seseorang itu qalbi, cantik, bersih, maka dia mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau dia menilai kepada qalbi tadi, benda yang berlaku adalah sebaliknya, maka ia mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tilikan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, tidak ada satu saat pun yang terlepas daripada takluk sifat basar. Al-basar yata'allaku bil mawjudat. Sifat basar Allah Ta'ala yang qadim lagi, azali dan baqi, kekal selama-lama, yang sempurna. Ia melihat akan hamba setiap saat. Jadi oleh kerana itu, membentuk diri merasakan keperasanan kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mempengaruhi jiwa yang baik, yang dapat dibentuk sehingga sifatnya mendatangkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda yang paling besar dalam kehidupan insan ialah mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Ta'ala, wa ridwanum minallahi akbar. Keridaan dari Allah amat besar. Tidak ada satu benda yang paling bernilai dan berharga dalam kehidupan insan ialah apabila dia mendapat keridaan daripada Tuhan milik sekalian makhluk dan alam. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala apabila ittila' di atas qalbi, dia melihat atas qalbi insan, ada sifat-sifat yang dikehendaki dan menjauhkan sifat-sifat yang tidak dikehendaki, maka dia akan masuk dalam lain radhiyallahu anhum wa radu'an. Di mana sifat yang tidak dikehendaki, yang mencemarkan, yang menyebabkan insan itu bermasalah dengan Allah Ta'ala, ialah kekotoran sifat al-ghadab, ialah marah yang tidak diletakkan pada tempatnya. Sebab itu Rasulullah menyatakan sini, bukanlah kehaibatan, kekuatan, kegagahan insan dia boleh menumbangkan beberapa orang apabila dia bergaduh ataupun bergaduh dengan beberapa orang, tidak boleh menumbangkan dia. Itu bukan kuat,
Tapi kuat yang sebenar ni ialah yamliku nafsah indal ghadab. Dia boleh mengawal dan kontrol sifat marah tadi ketika dia memuncak dalam qalbinya. Maka di sini akan diterangkan cara dalam keadaan kita menghadapi. Sebab semua insan dia akan menghadapi sifat ni. Kadang-kadang kita datang sifat tu. Macam mana cara kita nak mengontrol dia supaya kita dapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia datangkan hadis ini menahan imsakul qalbi anil ghadab, menahan diri daripada sifat ghadab. Pertama, peringkat awal apabila insan mengetahui dan menyedari, sedar bahawa dalam konteks menahan sifat ini ada urusan besar kita dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menolong, membantu kita mengawal. Dan satu lagi peringkat atas, apabila qalbinya sudah sentiasa dengan Tuhannya dan berlazat ia dengan Tuhannya dan mengenali akan af'al perbuatan Tuhannya, ini akan membawa lebih mudah dia mengawal sifat yang tersebut. Di mana Rasulullah SAW banyak di antara cerita yang masyhur dalam masjid, seorang Arab Badui dia kencing dalam masjid dan sehingga sahabat lain nak pergi, maknanya nak larang. Rasulullah kata nanti dia. Kalau kamu segegah hari sekarang, habis satu masjid dia kencing. Tu kemudian menyebabkan dia pula rasa sakit. Jadi Rasulullah tahan. Habis selesai sahabat ambil satu dal, iaitulah satu bekas timba air dan discurah. Selesai masalah. Tapi kalau sekiranya kalau tidak ditahan tadi, mungkin akan menjadi satu masalah yang tidak elok dalam masjid. Itu di antara Rasulullah tunjukkan sifat maknanya kesabaran yang membawa kepada dapat membelenggu sifat kemarahan yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala wujud dalam qalbi insan itu sendiri. Penyelesaian yang sangat kuat itu ialah memilih ia mendapat mengawal akan dirinya pada ketika datang sifat kemarahan yang tersebut. Artinya kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memaki. Sifat daripada kalbi tadi dia akan keluar kata-kata yang tidak elok, kadang yang tidak sepadan dengan kesilapan. Mungkin insan tu ada tersilap. Jadi oleh kerana itu insan, nama dia pun insan. Apa makna insan? Dia ambil kalimah nasya, yansi nisyanan, terlalaikan dan terlupa. Yang dapat kontrol terus ialah Nabi dan Rasul yang tidak ada kesilapan, maksum. Adapun selain daripada itu, kita selalu dihinggapi keterlupaan, kadang-kadang tersalah. Itu makna. Jadi oleh kerana itu datang sifat ini, maka hendaklah dikawal supaya tidak maknanya menjadi masalah yang besar. Dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah SAW, suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu satu sahabat. Dia sahabat ni mana man laqiyan Nabi SAW mu'minan wa mata mu'min. Itu mana sahabat, orang yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan hidup dan dia beriman dan mati beriman. Itu mana sahabat. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, minta nasihat. Dan diminta nasihat itu nasihat yang ringkas, padat. Itu maksudnya. Kalau istilah dipanggil kalam tu jami', kalam ringkas, padu. Dan sedikitkan kita. Maka sabda Rasulullah SAW dua patah. Apa Rasulullah kata? La taghdab, jangan kamu layan akan sifat marah. Itu maksudnya. Bila marah sampai itu kontrol. Itu dua patah. Mengulang-ulang laki-laki itu akan permintaan, ya Rasulullah nasihatkan saya, tapi nasihat pendek. Dan Rasulullah ulang juga lapas yang sama, la taghdab. Makna di dalam sini la taghdab, jangan kamu, maknanya layan akan sifat marah, jangan marah maksudnya. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah itu dua pekerjaan. Yang pertama daripada kedua itu ialah memecahkan. Sifat marah yang timbul, kepanasan tadi itu kita kerat, kita pecahkan. Satu. Dan tiada aku kendaki dengan memecahkan itu menghilangkan sama sekali
Mana sifat marah tu jangan pecahkan terus tak ada marah, tak boleh juga. Ya, dia kena ada tempat dia. Contoh misalnya anak kita tak semayang, itu kena marah. Ya, Nabi suruh tu, muru auladakum iza balagal sab wadribuhunna iza balagal ashi. Suruh anak kamu dengan sembahyang ketika umurnya 7 tahun, dan rotan ia apabila umurnya 10 tahun. Jadi kita marah tadi tu kerana Allah, bukan kita marah kerana nafsu. Itu di antara contoh yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, itulah untuk membina insan tadi supaya ada alaqah. Sebab sembahyang adalah perkara yang amat besar dalam kehidupan insan. Dia merupakan sifat dipanggil, iaitulah hubungan kontak, iaitu antara insan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hendaklah dididik dari awal. Jadi bila anak itu tidak sembahyang, ya, maka kita tunjukkan sifat marah. Bukan marah kerana nafsu, tapi marah untuk mendidik dia. Dan disusuli dengan sedikit tindakan, iaitulah merotan. Dia panggil darbat ta'dib. Rotan sebagai mengajar adab, bukan rotan dibantai yang belantan kan, sebagai adab. Jadi budak tu akan dapat satu didikan, ya, jiwa dia akan perasan bahawa sembahyang ni benda yang amat besar. Lain-lain kesalahan bapak dia tak sampai rotan, tapi bila sembahyang ni dia rotan, mana dia akan fikir. Itu di antara cara dididik anak dia tadi, iaitulah menterjemahkan sedikit sifat kemarahan, bukan kena nafsu tapi mendidik dia. Jadi kalau kita buang terus, tak boleh. Anak sembahyang diam. Ya, anak dia buat benda tak elok pun dia diam, contohnya. Dan tiada aku kendaki memecah, mana membuangkan sama sekali, kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Sifat kemarahan itu memang sifat yang Allah Ta'ala jadikan dalam kalbi, ya, suka, marah, duka, ya, dan sebagainya. Dan tiada sahaja bahawa ia hilang, bahkan jika hilang ia, nasaya wajib dia menghasilkan, ya, wajib dihasilkan untuk tujuan-tujuan yang syar'i, yang diluluskan oleh syarak ni. Kerana bahawasanya ia perkakas bagi memerangi sekalian kafir, ya, dalam satu benda besar, ialah jihad, ya, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncak dia ada dengan harta, ada dengan masa, dengan pengorbanan, dan kemuncak dia disudahi dengan satu kemuncak besar, iaitulah mengorbankan nyawa sendiri, sehingga diberikan tawaran mereka ni, yadkhulunal jannah bighairi hisabin, ya, dia masuk syurga tanpa hisab. Jadi untuk memerangi musuh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang melakukan benda yang amat besar ialah syirik dan mengganggu ketenteraman dalam muka bumi Allah, maka kafir ini digelari dengan kafir harbi. Ya, dia banyak kafir, ada zimmi. Kafir zimmi dia duduk dalam negara Islam, dia tidak melakukan benda-benda yang boleh mendatangkan kemudaratan, maka wajib dijaga. Bahkan sehingga Rasulullah menyatakan, man aza zimmiyan faqad azani, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi itu seolah menyakiti aku. Mana dalam hak Islam dia dijaga untuk keamanan, bukan kita meridai kekufuran dia, tidak, sebagai konteks dalam konteks negara. Jadi maknanya kalau ada di antara kafir harbi, kalau ada sekarang yang kita kenal, satu dunia semua kenal Yahudi, ya, yang menunjukkan keganasan, yang membunuh tanpa keperi kebenasian, itu kena ada sifat marah. Ya, kita tengok paling kurang pun ada sifat kita marah, kita engkar dengan hati kita, sebab itu satu benda kezaliman. Itu disuruh oleh syarak, sebab ar-ridha bil maksiati maksiatun, setuju dengan maksiat dia jadi maksiat, ya, itu maksudnya. Dan menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Ya, bila ada kemungkaran, maka kita kena zahirkan sifat ketidaksetujuan kita, itu marah itu, sebab melakukan benda yang tidak elok. Dan adalah marah itu seperti anjing pemburuan. Di dalam fiqah kita satu bab dipanggil, itulah qalbun mu'allamah, anjing yang dididik. Ya, anjing ni yang dididik sehingga syarak luluskan kita memakan tangkapan dia gantian daripada sembelihan. Ya, kita pergi memburu, jadi binatang terlampau dia payah, kena nak tembak pun, nak sembelih payah, digunakan tangkapan menggunakan anjing, dengan syarat anjing ni sudah menerima pengajaran. Ya, ada syarat-syarat dalam syarak. Kita lepaskan dia dan perlu diuji seminggu 2 minggu, kita uji sekali misalnya.
Ya, dia nak tangkap dah dekat tu, kita kata berhenti, dia berhenti. Itu tanda dia menerima pengajaran. Kalau kita berhenti, dia lajak juga, tu tak boleh. Dan ditangkap tu contoh dia untuk tuan dia. Kalau ditangkap tadi di paraid bagi separuh, tu tak boleh. Ditangkap dia makan separuh, dia bagi tuan separuh. Itu contoh maknanya kalbun mu'alama. Bagi diletakkan taraf sifat marah tu dipanggil macam anjing yang dididik, mana digunakan pada tempat dia. Dan hanya saja dikendaki dengan memecahkan, itu ialah mengajar hingga mengikut ia akan akal dan akan syarak. Maka bergerak-gerak ia dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak, dan diam ia pun dengan sebab petunjuk daripada keduanya, ialah al-syar' wal aqli, syarak dan akal. Dan tiada menyalahi ia akan keduanya, seperti menurut oleh anjing pemburuan akan, maknanya perintah tuannya. Bila tuan dia kata pergi, dia pergi. Bila tuan dia kata berhenti, maka dia berhenti. Maka anjing tu dipanggil yang boleh digunakan. Ya, sampai peringkat tangkapan dia tu kalau tak sempat sembelih, boleh dimakan. Maknanya manfaat dia besar. Begitulah nafsu tadi, bila dijaga baik, maka dia akan dapat manfaat besar. Ibarat marah tadi, bila dia marah tu membawa kepada suasana yang tidak elok berubah jadi elok, atau manfaatnya. Dan demikian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Ya, sebagaimana kalbi, anjing yang diajar tadi bersungguh, akhirnya dia diizinkan oleh syarak, tangkapan dia digantikan sembelihan. Begitu juga sifat marah tadi, bila dia asuh dengan baik, maka digunakan tempat yang elok. Dan iaitu membiasakan akan lambat marah, dan membiasakan memaaf serta kedatangan bermacam-macam sebab yang boleh menjadikan kemarahan, kecuali peringkat yang dah sampai peringkat over limit dan syarak lulus, baru digunalah. Yang kedua, melihara marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahan akan barang di dalam kalbi, dalam hati, dan menolong atas menahan itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Untuk kita adjust satu sifat ni supaya dapat kita keuntungan besar, ialah rida Tuhan, ialah dia perlu kepada kepahaman, pengajaran, ya, dan tindakan, mana pekerjaan tindak. Ada pun pengetahuan, bahawasanya mengetahui ia akan bahawasanya tidak ada sebab bagi marah, melainkan bahawasanya ingkar ia pada berlaku sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu Taala. Jadi ia atas kehendak dirinya. Jadi satu perkara tadi, pertama kita pandang ialah adalah taksis iradat Allah pada azal, ya, dan ia sehabis-habis jahil. Dan lagi mengetahui ia bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar dari marah kita. Ya, kalau kita nak marah seorang keadaan tak padang kes, kita nak marah sangat, kita kena ingat bahawa kemurkaan Tuhan lebih besar dari itu. Kalau kita marah tanpa tak kena bertempat, kita pula jadi dapat kemarahan Allah Ta'ala, maka marah Tuhan lebih besar. Itu satu daripada didikan kalbi. Dan limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar. Beberapa kali menderaka ia akan Tuhan, kerana nak kira orang tidak taat. Contoh guru dengan anak murid, anak dengan ibu bapa. Kadang-kadang mereka ada kesilapan, murid dengan guru, anak dengan ibu bapa. Jadi maknanya, kalau kita balik, kita bandingkan kesilapan kita pula dengan Allah Ta'ala, lagi besar. Ya, kadang kita buat maksiat, mata tak dikawal, maksiat mulut tidak dijaga, telinga tidak, maknanya dipandu dengan betul. Banyak kita langgar-langgar, tapi Allah Ta'ala masih buka lagi pintu keampunan dia. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Ta'ala boleh ampun dosa dengan sungguh-sungguh, diminta ampun. At-taib minaz dzam kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya seolah-olah tidak dosa. Ini Tuhan offer. Manakala Allah Subhanahu Taala yang punya kuasa mutlak, ya, kuasa besar, dan semua makhluk adalah kepunyaan dia, dia sendiri membuka sifat keampunan, maka betapa kita. Itu cara maknanya kita nak down, slowkan marah yang kadang-kadang dia terlajak maknanya. Maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Dan taklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Allah Tuhan daripada engkau marahi itu mengikut perintah engkau ataupun nafsu. Itu satu. Kemudian ada pun tindakan. Tadi kita sedar, mengingat benda tu dia akan jadi satu obat, ya, maknanya mengawal kemarahan supaya dia tidak terlajak. Ada pun pekerjaan bahawa berkata ia,
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapan yang mudah, yang besar artinya. Kita minta ta'awuz, makna berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada musuh besar yang sentiasa mencari jalan untuk merosakkan insan, itu asyaitan. Maka hendaklah ia duduk jika dia berdiri. Ini cara tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Jika kita tengah berdiri tadi marah sangat, duduk. Jadi suasana berubah tu, dia akan merubah keadaan. Sebab maka hendaklah ia duduk jika ia berdiri, dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Ya, dipanaskan telinga pun dah merah. Dia macam tengah duduk ni, ubah keadaan. Nabi suruh baring. Dan jika tiada diam juga marah, duduk, baring mentah hilang juga, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Itu Rasulullah ajar dia. Lain macam kan. Kadang contohnya kes yang tidak besar, di balik rumah isteri dia terlupa nak sediakan air, dia ambil ini tekwan, dia baling. Ya, pecah habis. Dia ambil pinggan, dia baling, tak kena kes. Kadang kawan tu letih, kadang-kadang dia tak sihat dan sebagainya. Dia tunjuk tu tak kena tempat tu. Jadi maknanya kalau ada perasaan begitu, buat yang Rasulullah ajar. Last sekali, maka Rasulullah SAW kata, kalau tak hilang dia lain macam dia panas, dia ambil semayang. Sebab sabda Rasulullah SAW, inna syaitan khulika minan nar wa innama tudfi'un nar bil ma' fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Bahawa syaitan itu dijadikan dari api, dan hanya senya dipadamkan api dengan air. Maka apabila marah seorang kamu, lain macam dia panas sangat, maka hendaklah dia mengambil air sembahyang. Itu insya-Allah cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tepat. Ya. Itu hadis riwayat daripada Abu Daud. Mana itu satu cara untuk memadamkan sifat yang tidak elok. Kita kalau dalam rumah tangga, siapa yang besar dalam rumah tangga? Ayah. Jadi kalau kita tengok yang sulung tu, dia marah adik dia melampau-lampau, kita kata, wah, macam kau pula bapak. Macam tu. Kita nak marah lebih-lebih, kita tak sengat. Yang atas semua hati kita, Allah Ta'ala lebih besar. Tak layak kita nak pergi marah sampai peringkat yang terlajak sangat. Itu maksudnya. Hati ingat kepada dia. Dia kalau marah kan lagi parah. Itu maksudnya. Dan lagi sabda Rasulullah, ala innal ghadab jumratun fi qalbil ibni Adam, ala tarawna ila jumratin ainai wantifakhi audajih, faman wajada min zalika syai'an falyadrib khaddahu bil ard. Rawahu Tirmizi. Ala, mana jaga-jaga, mana perhatian. Nabi kata bahawasanya marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Dia punya panas ni macam kan. Adakah tidak melihat kamu pada merah dua matanya? Kalau terlampau marah, kita tengok mata dia pun dah berubah dan bengkak urat lehernya, dah kembang kan. Maka barang siapa mendapat ia sesuatu dari demikian itu, maknanya kesan kemarahan itu dah kuat sangat, maka hendaklah ia memukul ia akan pipinya dengan bumi. Yang ni apa? Dia menunjukkan menetapkan semulia-mulia anggota daripada sehina tempat, iaitu supaya pecah oleh takaburnya. Rasa besar diri tadi tu. Sebab biasa orang marah ni dia rasa dia lebih atas daripada orang bawah. Jadi bila dia rasa sifat tu, dia naklah dipadamkan dengan ubah keadaan. Dan cara tadi pun Nabi kata apa? Ambil air semayang. Kalau sembamkan di bumi, maknanya kita semayang sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi patut ia membesarkan akan dirinya, dan ketahui alimu bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik, dan telah memuji akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam firman-Nya, wal kaziminal ghaiz, dan yang menahan mereka itu akan marah. Dan sabda Rasulullah SAW, man kazuma ghaizan walau sya'a an yumdiyahu amdahu mana Allahu qalbahu yaumal qiyamah amnan wa imanan. Ini tawaran besar daripada Allah Ta'ala dan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menahan akan marah, dia tahu tiba-tiba adalah kuli kadang silap buat kerja, ada silap, atau dia anak, atau dia guru, orang bawahan dia buat tersilap,
Maka jika menghendaki ia melulus, nasaya kuasa ia. Dengan kuasa ada pada dia, kedudukan dia, dia boleh ambil tindakan bila-bila masanya. Tapi dia tahan dulu. Ya, nasaya memenuhkan Allah Ta'ala akan qalbinya, hati dia pada hari kiamat, daripada sentosa dan daripada iman pada satu riwayat, daripada redha Allah. Hari yang dikatakan yauma tunza'ur ra'fah, hari yang disebut hari kiamat, hari yang dicabut perasaan kasihan belas daripada hati insan. Maknanya apa? Suasana yang sangat dahsyat. Bila semarak kemarakan neraka jahanam itu dilihat, ketika itu masing-masing semua merasa nak menyelamatkan diri masing-masing. Ketika itu sangat dahsyat tu. Saat-saat yang sangat-sangat menggerunkan. Ketika itu, kalau ada misalnya sebab dia tadi terhumban ke neraka dengan sebab tidak diberikan jagaan. Contoh anak. Anak adalah sifat kasih sayang kepada ibu dan bapa dia. Tapi bila dia berdepan dengan suasana, dia terpaksa menghadapi azab besar disebabkan kesilapan ayahnya dulu tidak menyuruh ia sembahyang misal. Maka anak tu akan tunjuk, ya Tuhanku, ni si Dola, si Mamat, dia boleh panggil nama kan. Ya, makna ambil tindakan dengan dia. Dia sebenarnya tidak menyuruh aku sujud kepadamu. Hilang dah. Hari yang sangat dahsyat, perasaan tu hilang. Itu maknanya hari yang sangat gerun, sangat besar. Maknanya apa? Dicabut perasaan kasih lagi. Masing-masing nak selamatkan diri. Bayangkan kalau sebesar lubang jarum di masyrik dibuka panasan neraka, maka akan hancur di masyrik, timur hancur kan. Mana azab apa? Api neraka yang sangat dahsyat, tidak boleh nak dibayangkan tadi. Sangat-sangat dahsyat. Yauma yafirru mar'u min akhi. Hari yang dibayangkan oleh Quran, lari orang yang terdekat. Ya, suami tidak menghiraukan isteri, isteri tidak menghiraukan suami, anak tidak menghiraukan ibu bapa, begitulah sebaliknya. Ya, bila tu dalam satu hadis disebut seorang insan bila ditimbang amalan dia, hanya satu saja pahala diperlukan. Bukan banyak, ada satu je. Kalau satu didapat, dia akan masuk ke syurga. Bermakna dacing dia atau timbangan tu sengit sikit je. Tapi kalau ikut prosedur dia, neraka lah. Ya, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan pada malaikat supaya bawa orang insan ni berjumpa orang yang paling rapat dekat dia, cari, minta dia satu pahala. Dia pencari, bayangkan tuan-tuan, masya-Allah. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, berapa juta trilion manusia pun tak tahu. Dalam kitab Kasyful Ghabiat, tindikan kaki tu bertindir dekat 1000 tindir. Cari Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Adam, ya, Nabi, Rasul, tak sanggup entah nafsi-nafsi itu. Cari Nabi lain, tak sanggup. Sampai akhirnya berjumpa Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun sujud. Maka Allah Ta'ala menyatakan, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu ya Muhammad, minta dan berilah sahabat, aku izinkan. Itulah hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu naklah kita apa, banyak konteks rohani kita dengan Rasulullah. Banyak berselawat dan gunakan salatul ishq, selawat rindu dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah banyak pembukaan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Jadi bila hamba tadi cari, tak ada seorang pun dapat memberikan satu pahala. Akhirnya Allah Ta'ala kata kepada malaikat, ambil tangan hamba ku ni dan bawalah dia ke dalam syurga. Masya Allah. Mana kasih sayang Tuhan yang paling besar. Dan isteri yang begitu hebat kasih suami, begitu juga anak pada ibu bapa, tak sanggup. Dan dia tengok saja neraka yang sangat dahsyat, hilang sifat kasih mereka tadi. Ya, maka kasih sayang yang laku ialah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konteks kita di sini, apabila seorang tadi ada perasaan marah tadi, dia kawal saja, sedangkan dia tu pihak sebenar, dia boleh marah tapi dia kawal, maka Allah berikan satu kelebihan di sana. Ya, mana dia akan dapat suasana yang amat tenang, keamanan pada hari huru-hara yang sangat dahsyat di yaumil mahsyar itu. Itu dia antara kelebihan insan tadi, mengawal atau sifat ya panasnya jiwa dia tadi oleh kerana ujian hakikat daripada Allah Ta'ala. Jadi jalan selamat sebenarnya apa? Ialah rangkaikan qalbi kita dengan Tuhan. Itu jalan.
Ya, segala sifat mazmumah yang akan dibincang dan banyak lagi ulama bahas. Tajuk sebesarnya, kunci besar dia pun dan ya, famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Ini akhir dan ini tuan-tuan bawa balik besar ni. Ya, berkata Ibnu Ajibah Al-Hasani dalam syarah hikam, iaitu disebut dalam kitab Iqazul Himam, kunci besar ya. Ya, famadamal abdu lam yushahid, maka selama mana hamba dan insan itu tidak dibukakan musyahadah qalbi dia dengan Tuhan. Jawab dia, la yumkinu ay yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Tidak mungkin dia dapat keluar dari tambatan-tambatan sifat yang keji tadi secara total, tak boleh keluar. Di mana rahsia ni? Bila kalbi insan dia makrifat benar dengan Tuhannya, dia kenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya, ketika itu kekuatan makrifat yang membawa kepada mahabbah yang kuat, rindu yang kuat dengan Ta'ala, maka fokus dia kepada Tuhan, dia tidak akan lagi tertambat dengan pandangan kepada makhluk. Ketika sifat-sifat marah tu datang daripada pandangan makhluk, ya, kita rasa tu makhluk gini-gini, kita rasa kita besar, tapi bila dia kenal Tuhan, Masya Allah, ya, maka selesai, segala masalah akan selesai. Cari jalan maknanya kita cari jalan supaya kita kenal ia dengan sebenar kenal, ya, kenal dengan sebenar kenal. Sebab tu firman Allah Ta'ala ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir paling hebat di kalangan sahabat yang mendapat tahnik belah mulut daripada Rasulullah SAW. Rasulullah belah mulut, ya, sebab tu jasad Ibnu Abbas diharamkan neraka kepadanya, sebab ada juzuk Rasulullah dekat dia tu. Bila Rasulullah tahnik, mana air liur Nabi ada dalam jasad dia. Bila air liur Rasulullah ada dalam jasad dia, haram neraka menyentuh dia. Itu kehebatan seorang sahabat. Dan ditafsirkan ayat yang popular yang selalu biasa kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apa makna liya'budun? Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ai illa liya'rifun. Tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Maksud ibadat ai illa liya'rifun, supaya mereka makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar makrifat. Sebab itu kita kata dalam Allah Ta'ala sebut lagi dalam satu ucapan ataupun ungkapan firman Allah Ta'ala, uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan hamba. Insan dijadi supaya mengenal dia. Apa rahsia dia? Sebab bila dikenal sebenar siapa dia Allah Ta'ala, Masya Allah. Kita mengaji sifat Tuhan dalam sifat 20 kan. Allah Ta'ala bersifat yattasib bil kamalat. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Paling hebat, paling kaya, paling comel, kalau kita comel lah, ya. Mana jiwa manusia yang tak tertambat dengan benda paling hebat, ya, mutu dia paling mahal benda ni, ya, benda ni paling apa? Paling mahal, paling cantik, paling top. Memang jatuh kalbinya. Hati insan akan jatuh pada benda yang paling hebat. Maka siapa boleh hebat daripada Allah Ta'ala? Tuhan. Jadi hati insan bila jatuh je dengan Allah Ta'ala, ya, cinta tu ada dengan pengenalan yang sebenar, maka asyik dia dengan Tuhan, menyebabkan segala sifat-sifat tadi mudah disettlekan maknanya. Ya, dia bila cinta dengan Tuhan, dia tak akan buat. Orang bercinta, dia akan cari jalan. Jangan ada kekasih dia terasa hati dengan dia. Maka kalau sifat-sifat yang kita bahas ini merupakan sifat yang Tuhan tak berkenan, maka kalau dicinta betul dengan Tuhan, mudah sifat dia alihkan. Ya, jiwa dia akan tenang dan jiwa dia akan mudah mengurus segala sifat yang dikendaki ala al-mahmudah, dan mudah dia menolak sifat al-mazmumah. Yang penting ialah apa? Al-lik galbak billah, tambat qalbi kita betul dengan Allah, iaitu asas daripada kita mengenal dia dengan kenal bentuk syu'urul qalbi, mana keperasanan qalbi. Tahu, kita dah tahu Allah Ta'ala ada, tapi kadang-kadang kita tidak perasan dia ada. Ya, tak perasan tentang dia, bukan tahu semua dah tahu. Tuhan melihat, semua yakin. Tuhan bersifat dengan segala kesukaan, semua yakin. Tapi berapa saat kita perasan yang kita dilihat pandang oleh Allah? Ini penting. Sebab itu dipanggil makrifat dengan ainul yakin, hakul yakin. Dia akan membina suasana yang terhebat, iaitulah senang hamba tu mengamalkan syariat,
yang membetulkan kedudukan dia dengan Allah SWT. Oleh kerana itu untuk menghasilkan ialah banyak menyebut dan mengingati dia. Itu hikmat dalam Al-Quran, bila sebut lafaz zikir dia akan kait di belakang kasira, zikran kasira, ingatan yang banyak. Lepas tu bila kita ketuk kalbi kita Allah Allah Allah, dia akan turun ya nur zikir tu ya. Iza kasural azkar kasurar anwar, wa iza kasural anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Bila banyak zikrullah dia ya, maka banyak nur yang masuk dalam kalbi. Dan bila terang nur asrar sir dia, maka dia ya tetap kalbinya diberikan atas sentiasa dengan Tuhannya. Dan bila ini rahsia terbuka, insya-Allah ya segala sifat mazmumah mudah dibasuh dan dibersihkan, dan dia akan diberikan satu rahsia besar kenikmatan, kelazatan dengan Tuhannya. Maka mudah-mudahan sebelum kita berpindah, kita dihadiah dikurniakan oleh Ta'ala kenikmatan kemanisan dengan Tuhan, iaitu panggil mahabbah yang kuat, sebagaimana Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Daud AS, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Wahai Daud, sampaikan pada orang yang siddiq kalbi dia dengan aku dua perkara. Pertama, dengan aku naklah mereka gembira. Bila digembira, bila kalbi dia dapat tepat menghadap Allah Ta'ala dan dikenal. Dan dengan zikrullah dia mengambil nikmat ya. Dia zikir tu lebih lazat dari makan dan minum kan ya. Atau kedudukan itu kita minta kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bila menarik, Allahu yajtabi ilaihi man yasha', masya-Allah. Tukang sihir Fir'aun yang hebat nak kalahkan Nabi Musa, dia berpusing tuan-tuan. Bila Tuhan tarik kalbi dia dengan nampak terang kebesaran Allah, ketika dia sedut habis ular, siapa tarik? Allah Ta'ala. Jadi dalam semayang kita minta lah tuan-tuan ni, dalam sujud utamanya minta satu pun tahu dah, ya Allah engkau tariklah kalbiku menghadap ke hadrat. Cukup itu ya. Kalau kalbi kita dapat menghadap Allah Ta'ala tepat, masya-Allah, nikmat yang tidak dapat dibanding. Sehingga ulama menyebut lebih lazat daripada 1000 kali jima'. Tak tahu nak kata macam ni. Itu kelazatan dengan dia. Ini kalau dapat kerinduan, masya-Allah, dia akan dapat berbagai-bagai fight, limpahan putuhan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sentiasa diberikan pertolongan setiap saat dan dapat tarikan jazbah daripada Allah Ta'ala. Babul kemudian al-babur rabi', bab yang keempat, penemitakan al-hasad, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa lana wa inna khairal kullahu bi wa anta bina ra'ufur rahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.